buang masa, saya mempersilakan Kikuan sebagai presenter pertama. Kikuan ready dah? Nampak macam dah ready dah. Okey. So saya serahkanlah platform ni kepada Kikuan. Silakan. Alright. Okay. Boleh nampak skrin ke? Boleh, boleh. Boleh. Okay. Okay, so instrumen saya adalah gaming addiction scale. So di dalam grup WhatsApp. So kalau yang sempat jawab tu boleh tengoklah macam mana dia punya flow dia. Okay, dia direka oleh Dr. Jeroen Lemans, Dr. Jochen Peter dan Dr. Patty Valkenburg. Okay, daripada University of Amsterdam. Okay. Okay. Ya, Prof. Okay. Saya teruskan ya. Okay. So, definisi adalah game addiction. Game addiction definition is the most prevalent term among researchers to describe excessive, obsessive, compulsive, and generally problematic use of video game. Okay. So, ini adalah by Carlton and Danforth 2007. Okay. So, selain itu, okay, ada yang mengatakan juga bahawa adalah video game dependence, okay, atau problematic game playing, okay, and pathological gaming. Okay, so gaming addiction scale ni telah divalidated lah, okay, di French, Brazilian, German dan Turkish version. So far, yang kat Malaysia saya ada jumpa yang internet gaming disorder. Okay, itu nanti saya akan share sikit. Okay, so yang ini dapatlah internet consistency 0.85, so memang boleh dipercaya lah. Okay, so ini adalah cara administration, okay, secara self-report. Dia ada yang untuk game addiction scale ni dia ada dua, satu yang 21 item, satu lagi yang 7 item. Itu pun dia punya validity semua, reliability semua pun bagus, sama juga dengan yang ni. Okay, dia ambil soalan daripada 21 item ni. Okay, so cara menjawab adalah bawah 20 minutes. Okay, so dari scale 1 hingga 5, never, rarely, sometimes, often, and very often. So kalau dan dalam dia jawab adalah dalam masa past 6 months. Okay, have you ever experienced any of this condition? Okay, so mengikut. So kita ada 21 soalan. Okay, so nanti saya akan pergi lebih detail lah. Okay, ini just tunjuk saja. Okay, ini yang saya sendiri jawab lah. Ini yang saya sendiri. Okay, so ada sedikit juga addiction lah dengan game. Okay, so ini soalan 10 ke 15. Okay, okay, ini soalan 16 ke 21. Okay, ini score calculation dia lah. Okay. So dia ada salience, tolerance, okay. Banyak. Okay. So untuk score calculation, item yang di mana item was considered met when a person answered 3 on a 5-point continuum scale ranging from 1 to 5, okay, over the last 6 months. Okay, so criteria dia, okay, according to polythetic format, okay, for use in the DSM for diagnosing pathological gambling, at least half of the criteria is required to be diagnosed as addicted. Okay, so if you score 4 or higher, you will be considered a game playing addict. So mana-mana yang menjawab dapat 4 ke atas, okay, ada unsur-unsur addicted lah dengan gaming ya. Okay, so ini subscale dia, salience, tolerance, mood modification, withdrawal, relapse, conflict dan problem. Daripada 21 soalan tu, inilah subscale yang ada berdasarkan soalan tadi ya. Okay, so kita lebih pada soalan tadi. So untuk subscale salience, untuk soalan 1, 2, 3. So do you think about playing a game all day long? Okay. So nampak yang bintang ni, bagi soalan yang ada bintang, itu adalah soalan diambil untuk 7 item scale tu, untuk game addiction scale juga. Yang ada 7 item, yang ini full ni 21 item. Okay, so ini untuk salience. Do you spend much free time on game or have you felt addicted to a game? Okay, salience adalah playing a game becomes the most important activity in a person's life and dominate his or her thinking, preoccupation, feeling,
okay, and behavior. Okay, untuk seterusnya adalah tolerance. Tolerance adalah the process whereby someone starts playing games more often, thereby gradually building up the amount of time spent on games. Okay, so did you play longer than intended? So saya rasa kalau yang orang yang main game, bila dia dah syok kan, dah syok mesti nak berterusannya. Okay. Oh ya, satu lagi yang game ni actually dia ditujukan adalah kepada adolescent. So kepada remaja lah, normally yang sekolah menengah, okay. So memang kebanyakan budak-budak kan bila free nak buat apa? Main game, main game. Memang sesuatu yang agak biasa. Okay. Tapi adakah dia mengganggu tak kehidupan dia? Okay. So ini adalah instrumen untuk menguji dia lah. Okay, so do you spend increasing amount of time on games? Okay, nampak bintang ni? Ini untuk yang 7 item juga, soalan yang diambil, masukkan ke dalam 7 item. Okay, were you unable to stop once you started playing? Okay, game-game ni biasa yang macam ikut keadaan sekarang. And kita macam ada game Defense of the Ancient, ada PUBG, ada Mobile Legend. Okay, biasa game tu kan dia mesti ada bagi masa dalam 20 minit atau dalam setengah jam. Bila dah start, dia tak boleh stop dah. So, biasa orang nak fokus kan. So, memang kadang-kadang kalau dia boleh jadi marah, boleh jadi beremosi kalau kacau dia. Okay, rasa ramai yang perasan juga kalau nampak lah. Okay, seterusnya, mood modification. Okay, untuk sub-skill modification, the subjective experience that people report as a result of engagement in games. This dimension was previously labeled euphoric. Okay, euphoria by Griffiths, okay, refer to a buzz or high that is derived from an activity. However, mood modification may also include tranquilizing or relaxing feelings related to escapism. Okay, so ni soalan dia, did you play game to forget about real life? Okay, have you played games to release stress or have you played games to feel better? Okay, so ini untuk mood modification. Okay, so seterusnya adalah relapse. Okay, the tendency to repeatedly revert to earlier patterns of gameplay. Excessive playing patterns are quickly restored after a period of abstinence or control. Okay, were you unable to reduce your game time? If you have others unsuccessfully tried to reduce your game use, okay, normally ini adalah sebab ditujukan kepada adolescent. So maybe parents ada cuba untuk like tegur dia, jangan main lama sangat ke, okay. So, have you failed when trying to reduce game time? Okay. Seterusnya, withdrawal, unpleasant emotions or physical effects that occur when gameplay is suddenly reduced or discontinued. Okay. So, withdrawal consists mostly of moodiness or irritability, but may also include physiological symptoms such as shaking. Okay. Ini game biasanya kalau budak-budak dah syok dah main, dia main game-game yang jenis yang adventure kan, berterusan. Okay, tengah shock battle. So, bila kalau kacau dia ke, dia tak main ke, dia akan ada simptom-simptom ni. Okay. So, soalan dia, have you felt bad when you were unable to play? Have you become angry when unable to play? Have you become stressed when unable to play? Okay. So, untuk seterusnya, conflict. This refers to all interpersonal conflict resulting from excessive gaming. Conflict exists between the player and those around him or her. Conflict may include arguments and neglect, but also lies and deception. Okay. So soalan dia adalah, did you have fights with others, family or friends over your time spent on games? Okay. Ni kalau dah betul-betul apa, kita dah masuk ke dalam game tu, memang susah nak kacau lah. Kalau kacau boleh buat orang gaduh ni, betul. Okay. So, have you neglected others, family and friends because you were playing game? Okay. Have you lied about time spent on games? Okay. So, untuk saya, tak adalah. Tak pernah lah, rarely lah. Nasib baik. Okay. So, masih okay lagi. Tapi, have you lied about time spent on games tu? Ya lah. Kadang-kadang kita bila dah syok main game, tapi kita apa dah dewasa kan, dah ada freedom. So, biasalah kita akan main lama, kadang main sampai lewat malam, tak tidur. Okay, dan last adalah problems. Okay, this refers to problem caused by excessive gameplay. It mainly concerns displacement problem and the object of addiction
takes preference over activities such as school, work, and socializing. Problem may also arise within the individual, such as intraphysic conflict and subjective feeling of loss of control. Okay, so soalan dia adalah has your time on games cause sleep deprivation? Okay, so yes, bagi saya, okay. Have you neglected other important activities, school, work, sports to play game? Okay, kadang-kala saya. Okay, did you feel bad after playing for a long time? Okay, no, memang puas hati sebab main game kan. Okay, so seterusnya. Okay, so inilah sedikit lagi description. Okay, untuk salience, gaming become the most important activity. Tolerance, when someone start playing more and more, so dia jadi tolerant kepada game tu. Okay, so mood modification, feeling a high or buzz or other experience when gaming. Withdrawal, unpleasant emotion when not playing. Relapse, tendency to return to excessive playing after period or absences or control. Okay. Okay, conflict, getting into interpersonal conflict due to gaming, and problems, having problem caused by excessive gaming. Okay, so ini adalah subscale dia lah. Okay, so sedikit reflection. Okay, so memang ada yang so far saya tengok yang orang yang jawab, so far tak ada yang addiction teruk lah. Okay, maybe ada yang macam biasa, kita dah dewasa, kita ada masa, kita ada free time, kita main, kadang-kadang akan terlanjut lah main. Okay, akan main lebih lama, ada alamak tengok masa-masa dah lewat dah pukul 2 pagi dah. Okay, itu biasalah, tapi okay, so kalau tidak dikawal boleh mengganggu lah, contoh sleep deprivation, kita esok kerja pagi pukul 7 kena bangun, so akan mengganggu kerja sikit lah, pergi kerja ngantuk je. Okay, so itu sesuatu yang boleh mengganggu kehidupan. Okay, so dan juga dia boleh mengganggu family, masa kerja dan health kita. So sebab kita tahulah untuk waktu tidur setiap orang adalah 8 jam sehari. So bila kita cut kita punya waktu tidur, makin hari circadian rhythm akan lari, so akan ada masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, masalah jantung semua boleh jadi. Okay, so okay, so ini adalah yang untuk versi bahasa Melayu. Saya ada jumpa yang ni masa last lah. Okay, last saya buat research sikit lagi, cari lagi, saya jumpa yang ni, Internet Gaming Disorder Scale Short Form. Okay, di mana menggunakan 9 item saja. Okay, so dia available in Chinese, Czech, English, German, Korean, Malay, Slovenian, Italian, Persian. Ni ada di dalam DSM-5 punya. Okay, so nanti saya akan share juga yang versi Melayu punya. Dia ada yang Internet Gaming Disorder juga. Okay, actually yang saya ada tengok juga orang yang bantu translate dia adalah seorang Dr. Pauki daripada UPSI juga. Nanti ada share dia punya yang instrumen dia, boleh tengoklah, ada nama dia juga dalam tu. Okay, so itu saja dari saya. Ada siapa-siapa nak bagi refleksi ke? Saya ada, always Mila. So I notice apa yang pecahan-pecahan dia tu, it does reflect whatever that I do, because I do play games, but I don't play macam game macam yang the one that Kit Kuan list out lah. I main macam game macam Gardenscape, benda-benda yang main yang the match three colours apa semualah. But I notice kalau I dekat kampung, when I'm with my family, my phone is not with me, meaning that I can totally not play games bila I dengan my family, mungkin sebab dah besar kan. So bila nak tidur tu, orang kata sepatutnya janganlah main game before tidur, but I play game before I tidur masa kat rumah dekat dengan my family. But bila I sendiri,
Yang itu yang time yang macam Kik Kuan cakap lah, kita main game kadang-kadang tak sedar dah pukul 3. Allahuakbar, esok kerja, esok ada kelas Dr. J, matilah, macam mana nak sedarkan diri supaya bangun apa semualah, because lagi-lagi because they have these perks yang tiba-tiba boleh dapat double time lah, double points lah apa semua kan. Kik Kuan gelak kan. You understand? So kita tak nak dia ada bagi time, oh this is like 20 minutes you boleh main game, senang je, boleh naik level. So we do not want to miss that. Then bila kita dah buat, kita dapat lagi dan kita tambah lagi. So that it can be macam yang you cakap tu lah. So it can be very addictive, and at one point masa I bachelor dulu, kalau pernah dengar main Cityville kan, ada Farmville, Cityville, I can spend nearly one whole day rearranging my city just to make it nice. Zaman-zaman muda memang tak macam bodoh lagi lah, tak sedar diri kan, hidup ada banyak lagi benda boleh buat. But that is what I did lah, and this is very good. Cuma I nak tanya Kik Kuan, can we use this for apa kita nak panggil the term, untuk kalau kita nak tengok, this is not clinical punya instrument kan, this is just for screening kan? Ya, betul. Okay, so it can be good to use it lah, even adults pun ayat dia pun kita boleh faham. Ya, betul lah. And for adolescent pun senang juga nak faham. This is just my input and my experience lah bila main game, very addictive. Dah tu bangka ni pun memang tak sedar diri juga kadang-kadang. Betul. Okay, memang daripada pengalaman kita sendiri pun memang macam tu. Bila dia dah waktu puncak-puncak nak tidur tu, ada bonus point lah, double level up lah. Saya ramai kat sini pun ada pengalaman main game tu. Kuang Heng dah senyum dah tu, I rasa dia pun faham juga tu. Sebab saya dulu pun memang masa remaja memang main game sampai waktu pagi lah, memang kadang-kadang tak tidur lah. Tapi dulu muda kan boleh tahan lama. Betul. Sekarang tak boleh lah, waktu cukup je, time to sleep. Yes. Yang Puan Azhar kata juga tu, macam bila balik kampung spend dengan family, boleh tak fikir pasal game. Itu lebih kepada macam kita dah dewasa kan, kita utamakan priorities lah. Yes. So apa yang lebih penting kepada kita. So game tu bila boleh main, kita ada mindset kita, itu tak apa, nanti saya balik KL saya boleh main. Okay, di kampung kita fokus dengan family, macam tu lah. Kadang-kadang kan, I tak tahu dalam ni ada tak, I rasa mood modification kot, or something. Dia kadang-kadang when we play and we lose the time, macam contohnya we need to do something, dia adalah task that we need to do, and then we missed it. Kalau dulu I boleh sampai nangis sebab I tak siapkan benda tu. Betapanya bila I teringat balik zaman-zaman tu, I kata it's just a game, why is it that I'm letting this dictate my life. Bila kita dah besar ni kita faham lah, so we play this as a macam dia just macam nak hilangkan kebosanan. Tapi ada orang dia sampai even contohlah depan girlfriend dia pun dia main game. So what's the purpose of you seeing your girlfriend? Kalau tu kadang-kadang I keluar, I boleh tengok perempuan tu pun main phone, lelaki tu pun main phone juga. Tengok dia punya boyfriend dia tengok main game. Kalau kotak kau tengok, I'm sorry for the language. Why is it that you nak jumpa girlfriend you, but then why is it that you're playing game? That is the macam bahaya ni lah, this addiction lah. Kita boleh nampak. Memang sebab sekarang budak-budak sekarang pun senang dapat gadget. Marah betul. Betul lah, sebab sekarang kita punya kebanyakan lah average screen time yang saya baca yang pasal research tu, dia kata at least one day jika melebihi 2 jam dia kira ada sedikit unsur-unsur addiction dah tu. Tapi itu sekarang bergantung kepada apa yang kita tengok lah. Macam sekarang kita kan banyak mencari
mencari apa informasi, kita belajar. Kalau macam kita main game, so banyaklah unsur-unsur dia. Okay. This can also due to dah kecil-kecil the kids are exposed to handphones. Bukan setakat game, it is internet. Kalau macam I do pity parents because they are busy, but then sometimes dia nak pacify the kids, dia buka game or dia buka kartun ke apa ke supaya budak-budak tu tengok. Even like macam kat luar lah, semua main phone kecuali satu nenek ni duduk tak tahu nak buat apa, which is very sad. Bila I tengok kata sedihnya. Even I pun yang gila main game, if I go out with people, my phone is in my handbag. I don't take it out. Even kalau berbunyi pun I make it silent. Supaya macam we respect lah the people that we meet. So but now people do not respect that. That is what I'm sad about lah. True. Memang sekarang orang tak dapat bezakan apa yang penting lah kan. Sekarang keluar pun semua kat meja makan pun satu family tengok phone. Budak-budak sekali yang baby pun bagi phone juga tengok. Kadang-kadang ada cyber cafe dalam rumah. Betul. Okay, so thank you Puan Azhar. Okay, so ada siapa lagi yang nak bagi refleksi ke? Atau di sini saja? Kuan, boleh tak saya nak tanya? Ya, boleh. Ika, teruskan. Saya nak tanya, melalui inventory gas ni, kita boleh diagnose klien kita ada internet addiction disorder ke? Faham tak soalan? Melalui soal CD ni boleh ke kita punya Ya, boleh. Tapi dia dia just tahu ada unsur-unsur addiction lah. Tapi dia kena yang punch yang last tadi juga, yang ni. Yang kalau nak yang betul, yang ikut DSM ni ya, yang ni lah, Internet Gaming Disorder Scale. Ini memang diiktiraf lah oleh DSM-5 ni. Tapi kalau internet apa dia ada subscale dia kot, Zulaika. Sorry to interrupt. I think kalau for internet addiction, there is another subscale yang kena consider lah, sebab internet kita ada Facebook, IG, TikTok, apa semua tu kan. But internet gaming sebab is another portion or another area of it. So far, maksudnya untuk inventory ni lebih kepada gaming lah macam tu? Ya, betul. Okay, faham. Okay. Gaming. Okay, so yang ikut ni loh, yang for problematic video games lah. Okay. Dia lebih kepada fokus pada video games, macam pathological gaming, gameplay. Boleh kah? Boleh. Sebab saya macam confused sikit sebab dia lebih kepada addiction kan. So saya ingatkan melalui soal selidik ni boleh diagnose internet addiction disorder juga. Oh, tidak. Lain. Thank you, Kuan. Okay, welcome. Okay, so ada lagi yang nak bertanya kepada Kikuan berkaitan dengan inventory? Okay, saya anggap macam tak adalah kan. Satu inventory yang menarik sebenarnya dengan pelbagai pandangan, ya. Dan sesuai lah juga guna untuk sekarang kan. Ramai dah mula orang kata dah tak boleh lari dah dengan gadget, gaming dan sebagainya lah. Jadi tanpa membuangkan masa, saya teruskan dengan presenter seterusnya, iaitu Heng.
Heng Cheng Kwang. Ada Heng? Dah. Nampak tadi ada ketawa kami besar tadi. Terkena tu. Okey, saya serahkan telefon ni kepada Heng. Okey, boleh kejap. Okey. Semua orang nampak ke? Nampak oh? Okey, saya teruskan. Okey, bagus. Okey. So kelak nanti kalau slide saya tak bergerak, bagi tahulah, okey. So saya akan present dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Okay, so first of all, I would like to apologize because my slide will be very quite wordy. But at the same time, I wish that I keep all the important informations for you all to read in the futures lah. So okay, and the slide isn't designed nicely as one. So but I'll focus on the content more lah. Okay. So first of all, my instrument will be focusing on this adult ADHD self-report scale version 1.1. Okay. So why do I choose this instrument? Because as one of the founder of this instrument stated that the most ADHD is quite common, a very common disorder in children, but also it persists into adulthood. So also in 1998, it was stated that it is the most common disorder which is undiagnosed, and also and another reason is because at my center, because I'm working in a NGO for counseling, and recently I keep on receiving some of the inquiries about ADHD in adult. So this makes me think it is important for us to know ADHD can also happens to adult. Okay. So in the study of Kessler, so it also stated that most of the studies found out the prevalence in the prevalence of the ADHD in adult, it's roughly 1 to 6%. However, most of the study is based on convenience sampling. Okay. So that's why. Sorry, slide tak? Did you move your slide? Okay. Kalau macam tu saya letak macam ni lah. Okay. Dia macam tak detect. Okay. Okay, nampak ke? Okay ya. Okay. Nampak. Okay. So because most of it's done by convenience sampling. So after that, Kessler has tried to find his So he tried to develop his own. Let me see, where is it? Okay, never mind. He tried to develop his own instrument in order to measure the prevalence in for DSM-5. Okay, so according to DSM-5, the prevalence for ADHD in adult is 2.5%, and it is more frequent in male compared to female. And female mostly they are presented with inattentive feature mostly lah. So under ADHD there are two subscale, which is inattention and also hyperactivity. Okay. And this is the short form, or I say the main point of the DSM-5 for ADHD. Okay, so oftenly why do ADHD is very hard to detect in adulthood? Not only in adulthood but somehow in children also quite hard to detect it, but in adult more harder to detect it. Okay, so basically you can see it actually affects in the daily functioning in terms of the occupational performance and elevated they have problems with their interpersonal relationships, okay, and also the symptoms sometimes often interpreted as lazy, irresponsible, and failing to cooperate with others. Okay, so that's why Kessler and his team
which is under WHO, World Health Organizations, and they developed this ASRS. Okay. So the reason why he developed this instrument is because other instruments, which is by that time already developed, is not able to include all DSM criteria, which has 18 symptoms, and also some of the questions are not qualified by the after the assessment by the by WHO, it's not qualified lah. Okay. So while they are creating this ASRS, this ADHD instruments, they also think that the 18 questions scale is kind of too long for some. For example, if you want to fast screening, it is too long. So that's why at the same time they try to develop a short form screener. Okay, and using some statistic methods, okay, they finally found out there are 6 questions among that 18 questions. It's very useful and very powerful in order to screen and in order to find those who have this ADHD in adult lah. Okay. Okay. So, but at the same time, why do they keep this? Despite the 6 question screener is very outperforming compared to 18. Why they keep it? Because the rest of the question is very useful in order to help for the clinicals or for the practitioners, counselors, in order to help to track the improvement in the clients. For example, I can check for this time after I complete the 18 question. I found that he can sit in the last time he cannot sit well, but maybe after 2 months after some treatments, then when they check back, the questions mentioned that about this sitting well but not moving and so on. That one will be very maybe low, so it's very useful. So they still keep it in 18 questions. So this is the example questions for when they develop in their papers. Okay, as you can see, the one with cross, there are 6 questions, are the screener questions, and it can be categorized into inattention and hyperactivity. Okay. Okay, so I already mentioned about the founders. Okay, so the target originally, this instrument is used for 18 and above, which is adult. Okay, however, there is one validation study mentioned that it can be also used for adolescent between 13 to 17. Okay, and the language is available in 10 languages. So there are Chinese and others will be foreign language. However, they are not. It is not translated in BM yet lah. Okay. And okay, so this is how well the test is, and I'll skip this part. You guys can read in the future. Okay. So this is the example questions. So for the questions and the answer sheet is actually in the same pages, but for the client they might not able to know about this thing lah. Okay. So you guys can see I'll enlarge it. As you can see, there are 18 questions. It is divided into section A, part A, on my left-hand side. Okay, right-hand side will be section B. Okay, so you see the dark gray box. Okay, so I'll explain more. Just a second. Okay. Before I explain, I hope you guys can also take a paper or pen paper and pen to try to do these screener questions, just 6 questions only. I know some of you already done the full 18 questions, but because for you guys able to understand what I'm talking about, I hope you guys can do this for these 6 questions. Is that okay? I'll give you guys maybe 1 minute, 2 minutes, sorry. I'll enlarge it, all right? You just need to write question number 1. It's maybe I'll make it easier for you guys.
Is it under gray box or not in the gray box? Okay, so you just have to write question number 1 until 6, within the gray box or not in the gray box. Okay, do anyone have any problems? Anyone done already? Or anyone have any problems with understanding the questions? Yeah, so the instruction is over the past 6 months lah. Okay. How often you have these problems? Rarely. Okay. How about others? You guys all done? Okay. Okay. Rarely. Okay. Rarely. Great. Okay, great. So maybe I'll proceed. So you guys just keep the answer first. I'll explain in the scoring part. Okay. Okay. So how do we administer these questions, these instruments? So basically, this frequency is asked based on the behaviors that you have been experienced in the past 6 months. Okay. So the frequency is divided into never, rarely, sometimes, often, and very often. So the scoring is 0 to 4. However, this scoring is not used in this. It's stated 0 to 4, but it's not really used in this case. But I'll explain more later. So there are 18 items. So part A will be screeners, which is for you guys to identify whether this patient it's consistent to an adult with ADHD or not. Okay, so the part B is not important, as in not important to be identify the clients, but it also supports the ADHD symptoms lah. Okay. Okay, so just now, as you can see, another thing is in the final version of these instruments, the question is not differentiate into either inattentions or hyperactivity lah. Okay, but at the same time, it's not very important lah for this part. Okay, so I'll explain in the scoring. So they use this polycotomous screening scale, which means you don't have to score any of these. You just need to calculate. Okay, for example, from question 1 to 6, for those who answer sometimes, often, or very often, for question 1 to 3, you count it as 1. Okay, 1. And for 4 to 6, from often to very often, you count it as 1. Okay, if it's in the white space, you don't have to count it. So out of 6 questions, how many question of yours is how many of your questions is within this gray box? Okay, everyone understand this part? Okay, so I'll proceed then. So if there are 4 out of these 6 questions, there are 4 of them, it's appear in this dark shaded box, then this patient might have the symptoms which is consistent to ADHD in adults. Okay, so this instrument is not a clinical instrument. It's for screening. Okay, so further, the client should be further referred to clinical psychologists to do further assessment lah. Okay, so I'll proceed. So what can we do after we do the client has done this 18 questions or 6 questions instruments? So first, you have to evaluate
the level of impairments. So after done the instrument, you have to go through a session with the clients to check with them whether they understand the question or not. And then for each question, which is fall into the frequent, okay. For example, they fall into this sometimes or often. So you need to check with them whether how these symptoms affect their daily life, their work, or their academic and so on. Okay. And lastly, refer to a clinical psychologist or you yourself who also can assess. Of course, you can do further assessment. Okay, so before I go into this, I hope to hear from some of you, maybe any one of you also have this. Out of 6 questions, you met the criteria for 4 questions. Anyone? No? Okay, means okay, great. All right, I'll proceed. So basically, I also get the responses from our classmate before this. So from the responses, there are 13 responses. And among these 13 responses, there are 6 male, 6 female, and 1 unidentified. Okay, so out of these 13 persons, there are 6 of them considered as ADHD in adult, but this is just a screening lah. So I can't eliminate the possibilities that there are some misunderstanding on the questions and or maybe the language and so on. So this is the responses. Okay, so I'll just go through this. Okay, so far, any question first before I go in to other parts? No? Okay, I'll proceed. All right, so basically there are other similar instruments, same as these adult ADHD self-report screening tools, okay, version 1.1. But that was what I found before this. I thought there were no others, but after that I found there are a lot actually. Okay, and this version 1.1 also has been updated recently in 2017 to incorporate with DSM-5. So the new one will be ASRS 5. Okay, so this is the example of the 6 questions. There's some changes on that, but actually the founder, the creator also said that you can use the one with full questions, 18 items also lah. So for this one, for this ASRS 5, okay, they develop also the scoring. So from 0 to 4, which is never to very often, you can sum it up, and total mark will be 24. Okay, if your score is 14 and above, you are likely to have ADHD as an adult lah. Okay, but however, this question only available in English for now lah, for this latest version. Okay, when I tried to research this instrument, I found out that ADHD is very, as I did mention, that the prevalence is very high. Okay, but there are very, very few research in Malaysia. Okay, not only in Malaysia, but overall in the world, it's quite little. And in Malaysia, there are only 2 studies which use different types of instruments to measure the ADHD in adult. So basically, there are only 2 instruments being used for those in Malaysia lah. Okay, so one of the study also mentioned that in the study in Malaysian Forensic Mental Hospital, okay, there are among 120 samples. Okay, the prevalence of adult ADHD is 15%. Okay, so it's very high. So worth for us to learn about this instrument lah. Okay, another studies which is done by my my lecturers in Utah, which is Mr. Pei. Okay, he also used this instrument, which is the one I'm presenting right now, ASRS version 1.1, in order to study the mindfulness interventions on this ADHD in college students lah. Okay,
effectiveness of this mindfulness intervention. Okay. All right. So my reflection is the prevalence is high. Of course, not very, very high, but there's it's the 2.5 is worth for us to take notes of that. And also in 2009, the study is 15% in mental hospital. Okay. And also the symptoms seems very normal, as in laziness, irresponsibilities, and failure to cooperate. I think the most important is we need to identify whether these symptoms is related to themselves or related to ADHD. It's not for us to label them or to diagnose them, but for us to able to understand the whole picture of themselves in order for us to create better treatments or better ways to help them. Okay, and at the same time, there are lack of studies, of course. Okay, so these screeners for the screeners 6 question is very easy and fast for screening. Okay, and the 18 question is very comprehensive. Yet it allows the practitioner to check the improvement for the clients after the treatments. Okay, and the reference, and after that, this is the DSM for ADHD, for DSM-4, and also DSM-5. So this one is just extra information for you guys to compare lah. Okay, so that's all from me. So any questions? If you guys need understanding in BM also, I can explain, but I speak more fluent in English lah, a bit lah. Okay. So any questions for anyone? Okay, I tengok ni kan, this is a good instrument to, because kita kadang-kadang we don't know what kind of instrument that we should have in our collection. So this is a good thing, and of course it is comprehensive, dan benda ini is for screening kan. So as counselor we can use this to make sure that whether the symptoms is ada lah kan. And then dia punya items dia, it relates to the criteria in DSM? Yeah. Okay, does this, okay, I'm not sure whether DSM-4 and DSM-5, dia ada beza tak in terms of dia punya diagnostic criteria dia? Ya, betul. So, okay, so basically the yang ini instrumen ini yang masa mereka buat, dia buat dalam berdasarkan dengan DSM-4 lah, okay. Tetapi selepas itu update kepada DSM-5, so mereka juga update version ini kepada yang seperti yang mana? Mereka juga update kepada DSM-5 version DSM-5 lah yang untuk 6 question itu. Tetapi pada masa yang sama, yang itu developer mereka cakap juga, so mereka juga allow kita untuk guna yang 18 question yang lama punya lah. So dia dari in terms of dia punya questions, dia ada sikit perubahan. So as you can see, yang muka surat ini yang sekarang saya tunjukkan ialah DSM-5 lah. So it's the sentence is more long, it's longer, okay, and it's more specific. But for DSM-4, it's more general, okay, without any example lah, okay. So there are some changes also. But in overall, this the one I'm presenting is still usable. But if you prefer, you also can use this the latest, the updated version lah. Let's see. Let me show you guys. Yeah, this one. Okay, so meaning that tapi dia punya the type of symptoms dia, maknanya kan dia ada A and B kan, dia punya symptoms dia kan. So the types, the symptom in A and the symptoms in B is same as DSM-5 and DSM-4 lah kan. Dia cuma ada panjang je lah ayat dia, but the apa yang dia nak ukur tu, the criteria tu still sama lah kan.
Ya, betul. Okay, then we can use the old one lah sebab because there are certain improvement when they use DSM, when they change it to DSM-5 kan. So ada certain instrument tu dia tak boleh nak guna dah because due to the improvement of the new version lah. So but it's a bit complicated, but this is something new for me lah. I rasa sebab sebelum ni we are used to the typical questions or like instruments, and then sometimes we are not, I'm not open to other instrument. Kadang-kadang kita tak sedar kan, so bila kita deal with a lot of people and we know about all these instrument, oh kita boleh guna ni untuk ini, kita boleh guna ni just to counter check apa semua kan. So this is something that is good lah to be in our collection, so if anything were to happen, we do have this. Thank you so much. Yeah, no worries. Yeah, so sebab saya menggunakan instrumen ini disebabkan memang saya, because setiap hari saya menerima panggilan untuk case intake. So banyak yang menelefon, mereka menghadapi mental health issue lah. So one of the quite typical one would be ADHD in adult. So I think it's very important for us to for counselor to identify whether this issue is root from themselves or these ADHD issues lah. So it's not for us to diagnose them, but for us to understand them better. Okay, then we can try to figure out something to help them lah. Yes, because kita counselor we cannot diagnose kan. Yeah, so but we need to understand, we need to know our staff jugalah in order for us to differentiate between things. And before this, kita selalu assume ADHD, autism, learning disability, intelligence disorder, all this masa kecil-kecil sahaja yang kita boleh detect. Maknanya that is the typical issue during developmental masa kanak-kanak saja, but we don't look at ADHD time adult. So and sebab ada kadang-kadang ada orang tu dia ada but it's mild or apa kan, so that is not being seen until dia dah besar lah, which mungkin benda tu mengganggu dia ke apa sedikit. So kita tak pandang pun benda tu. So even macam bila I tengok DSM-5 ID pun kebanyakannya kita akan assume oh ADHD, autism, oh kanak-kanak. Kita macam bila kita deal dengan klien kanak-kanak, itu benda yang kita pandang. Kalau lah ada isu yang abnormal daripada yang isu relationship, isu yang kita selalu hadapi dengan kanak-kanak lah. But adolescent kita tak nampak, kita takkan tengok pun ADHD as part of the issue of an adult. So this is something an eye-opener lah for me. Thank you. Yeah, okay. Thank you. Okay, so kawan-kawan lain ada soalan lain ke? Hank, saya nak tanya lah, saya tertarik dengan sebab kita tahu apa nama inventory ni, dia bukan inventory lah, even kajian ni pun dia kurang di serata dunia dan di Malaysia pun ada 2 sahaja, kan? Betul. Saya cuma macam wondering lah, adakah yang Malaysia punya kajian diorang guna yang asal punya inventory ataupun diorang ada modified yang bersesuaian dengan Malaysia punya budaya, culture? Yang satu, so saya tunjuk balik lagi. Okay. Okay. So di sini kita dapat tengok ada 2 jenis inventory yang digunakan. Okay. Hanya satu study yang ada guna yang inventory ini sajalah. So inventory ini tidak diubah sesuai lah. Okay. Okay. Tidak diubah sesuai dalam jurnal inilah. Okay. Tetapi yang untuk ini saya tak pastilah, saya tak tengok dalam sama ada dia ada ubah sesuai atau tidak, kerana dia bukan dia tidak guna yang instrumen yang sama saya present inilah. Okay, so di Malaysia hanya digunakan sekali saja. Okay. Saya rasa paling penting semua orang kalau nak guna ini, paling penting kita tak perlu hafal semua lah. Yang paling penting kita kena tahu yang 6 question itu. Okay.
enam soalan inilah. So yang kerana 6 soalan ini sudah di-validate dan juga disahkan, dia amat powerful lah, amat kuat untuk screen sama ada yang adult itu ada ADHD atau tidak lah. So saya rasa yang kita boleh macam sentiasa sediakan inilah kalau untuk klien yang mungkin low motivations atau dia ada masalah tentang masalah tentang, saya tunjuk. Okay. Contohnya dia ada masalah dalam kerja, tak dapat hantar kerja pada masa, lepas tu dia ada konflik dengan orang lain, sentiasa orang lain judge dia sebagai lazy, tidak bertanggungjawab, susah nak bergaul dengan orang lain. Kita boleh memang consider yang possibility inilah, boleh consider lah. Okay. Yang paling penting kita tahu tentang kalau dia jatuh dalam grey box ini, kira 1. Okay. Kalau tidak, kosong. Okay. So 6 markah penuh. Kalau 4, memang dia ada possibility untuk ada ini ADHD dalam adult. Itu saja. Okay. Kawan-kawan lain ada soalan lain kah? Okey, kalau tak ada, saya tamatkan di sini. Okey, kalau ada apa-apa soalan, kelak boleh PM saya jugalah kalau tentang dengan ini tentang soalan instrumen inilah. Okey, thank you. Okey, terima kasih kepada Cheng Kong Heng atas presentation tadi. Satu presentation yang menarik lah, kita sebagai especially yang daripada KKMK memang memerlukan inventory yang ada saringan macam ni. Sangat menarik. So seterusnya saya menjemput Kak Hazaria. Saudari Hazaria ada tak? Okey, ada. So saya serahkanlah platform ni kepada Saudari Hazaria. Silakan. Macam mana nak share? Share. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bagi Prof dan sahabat-sahabat, hari ini saya akan berkongsi satu alat ujian yang bernama Saringan Status Kesihatan Mental SKMM 20. Okay, nama saya Nazatul Hazaria Muhammad Zar dari Kaunseling Kesihatan Mental Klinikal. Baik, pengenalan pada SSKM. SSKM ni adalah satu alat atau instrumen bagi tujuan membuat saringan kesihatan mental kepada individu atau klien. Okey, alat ujian ni tidak boleh digunakan bagi tujuan diagnosis atau klinikal. Okey, alat ujian ni juga menunjukkan kebolehan untuk mengesan masalah emosi, kebimbangan dan gangguan psikosis. Okey, alat ujian ini dibina oleh Dr. Lim Chong Hum, Datuk Dr. Swan Sing, Dr. Chia Yi Chuang, Xiao Yi Lai dan Profesor Tian Po Oi dari KKM pada tahun 2011. Okey, SSKM ni dia mempunyai 20 item soalan, sebab tu dia dinamakan sebagai SSKM 20. Okey, item-item ni menggunakan skala Likert 4 mata, iaitu 0, tiada, 1 kadang-kadang, 2 kerap dan 3 sentiasa. Okey, alat ujian ni mempunyai alfa krombat yang tinggi iaitu 0.89 untuk keseluruhan. Okey. Ada saya cari beberapa kajian lah, banyak juga yang menggunakan SKMM ni untuk mengenal pasti kemurungan, mood dan sebagainya. Ada juga yang pengkaji ni dia dah letak siap-siap lah item-item ni di bawah dysphoria atau low mood, mood yang tak seronok lah, tak gembira, iaitu item nombor 1 sedih, item nombor 2 mudah marah, item nombor 3 tidak minat bercakap, nombor 4 kerap terjaga dari tidur, nombor 7 menangis atau rasa hendak menangis, item nombor 11 tidak suka bercampur dengan orang lain atau menyendiri dan item nombor 13 kurang daya ingatan.
Selain daripada tu saya tak jumpalah dari mana-mana kajian atau termasuk daripada pembina instrumen ni sendiri, sebab dalam online pun cari-cari memang tak ada. Dia ada buku dia tersendiri. Nanti insyaAllah kalau saya dapat buku tu saya akan share lah dalam slide. Okey. Bagi tujuan pentadbiran SSKM 20 ni dia sangat mudah. Dia self-administer oleh responden sendiri dan responden perlu menjawab setiap item tu ikut pada skala Likert yang dah nyatakan lah, tiada, kadang-kadang, kerap dan sentiasa. Okey, kaedah pentadbiran ni kadang-kadang ada responden tanya apa beza kerap dan sentiasa, apa beza kadang-kadang. Kalau dalam piramid tu kita tahu kan kadang-kadang, tapi kita tak boleh samakan dengan item ni lah. Bagi tiada ni maksudnya dalam tempoh 1 bulan ni memang tak ada langsung kaitan antara item tu dengan diri responden. Kadang-kadang tu dalam tempoh sebulan dia mengalami sekurang-kurangnya 50% daripada item tu dalam diri dia lah dalam sebulan. Kerap dia mesti melebihi 50% dalam satu jangka masa sebulan tu, atau sentiasa tu dia mengalami hampir setiap hari lah mempunyai pengalaman itu. Okey, sebab ada kadang-kadang responden akan tanya kan beza kerap dan sentiasa ni antara guideline kaunselor ataupun terapis lah. Okey, ini adalah dia punya contoh alat ujian. Semua kawan-kawan dah jawab ke? Dah. Okey, saya ada bagikan baru hari tu kan. Okey, saya harap semua dah jawab lah. Boleh tengok kepada ujian masing-masing, kertas ujian masing-masing. Okey, soalan dia sangat mudah, 20 item soalan sahaja dan sangat straightforward. Dia tak ada soalan yang susah faham ke atau soalan double meaning ke, dia sangat straightforward, mudah aja. Okey. Skala pemakatan ni macam yang saya cakap tadi. Okey, macam mana nak kira? Cara dia campurkan semua mata jumlah mata jawapan tadi daripada 0 hingga 60 julat mata dia. Sekiranya ada di antara responden mendapat mata 14 atau ke atas, kita sebagai terapis ataupun kaunselor perlu menilai dengan lebih lanjut lah. Okey, ni saya tunjuk contoh. Dah masuk sesi refleksi dah, dekat dah. Okey, nak tanya siapa yang dapat markah 14 dan ke atas, ada tak? Saya 22. Siapa tu? Zahida. Zahida. Okey, Zahida nak share ke Zahida? Share apa? Share. Markah 22 tu dekat mana item yang Zahida tandakan kerap, sentiasa dan kadang-kadang. Sekejap Okey. Saya tanda 3 dekat item 16. 3 item? 16. 16. Sebab fikir assignment. Okey. Oh, 16 ni tanda 3 sebab apa ni fikir Macam assignment. lumba je. I see. Idea tu banyak lah tu ke macam mana? Kan dia macam terkejar-kejar lah. Oh, Dia macam okey. terkejar-kejar. Macam tu lah. Yang terkejar-kejar tu tingkah laku ke atau dalam fikiran? Dalam fikiran. Dalam fikiran, okey. Lepas tu banyak item 2 lah. Banyak jawab skor 2 lah. Banyak skor 2 adakah yang skor 2 ni disebabkan oleh faktor adjustment Zahida dalam tempoh belajar ni? Ada kemungkinan juga. Ataupun dia melibatkan kerja atau keluarga? Kerja tidak. Kerja tidak, okey. Lepas tu kebetulan juga kot sebab cuti sekolah ni, jadi anak-anak pergi bercuti, diorang tak ada, so macam rasa sunyi je. Macam tu lah. Okey, rasa sunyi. So nombor 8 yang rasa sunyi tu Zahida jawab berapa? 2. Saya jawab skor 2. Kerap. Disebabkan anak yang tak ada di rumah lah. Okey. Apa lagi yang Zahida jawab 2? Susah, ni item 1, susah hati. Susah hati. Apa yang buat Zahida susah hati? Susah hati. Ni nak buat sesi ke nak buat apa ni? Dah nak tanya item ni kan macam tadi kalau ikut kan. Kalau ikut susah skala hati pasal dia lah macam susah hati dengan assignment. Boleh ke buat ni kan macam tu lah. Okey. Dia
apa ni, kalau macam Zahidah tu lebih tengok kepada assignment lah. Menjawab ujian ni. Okey. Jadi macam tadi cakap tadi kan mungkin sebab adjustment belajar, lepas tu cuti sekolah ni anak tak ada, dia kebetulan. Macam tu lah. Sebab ni tadi, sebab dia punya tu kan 1 bulan kebelakangan ni kan. Dia punya arahan dia tu kan. Okey, so setakat ni ada tak Zahidah rasa kesunyian, kesedihan tu masih boleh dikawal, diuruskan atau tidak boleh dikawal? Pada saya boleh dikawal. Macam mana Zahidah kawal perasaan sunyi, perasaan sedih dan sebagainya? Macam mana? Macam mana you channel kan? Sibukkan diri lah, sibukkan diri. Lepas tu buat je lah assignment tu. Macam tu. Kita yang pilih kan, kita nak belajar, kita bertanggungjawab je lah. Macam tu lah. Oh, direct positif je lah. Okay, very good. Cara nak fikir macam tu je. Okay, ada lagi tak item yang jawab sentiasa 3 selain daripada 16? Tak ada. Tak ada, okay. Terima kasih Zahidah atas perkongsian. Okey, kalau ikut dekat yang cara pentadbiran ni kan, lepas responden tu menjawab inventory tu, bila kita lihat je ada je markah dia 14 dan ke atas, sebagai kaunselor perlu nilai setiap item tu lah, boleh minta penjelasan daripada klien. Macam Zahidah tadi dia jawab 16 tu 3 disebabkan oleh penyesuaian diri terhadap kerja tugasan, assignment dan sebagainya kan, sebab tak semestinya markah dia tinggi dia mempunyai isu-isu menjurus kepada psikotik. Kalau ikut pembina asal ni mengatakan kalau markah 14 dan ke atas kemungkinan ada isu-isu psikotik. Jadi sebagai kaunselor kena minta penjelasan lah kepada klien. Saya nak share satu inventory yang dijawab oleh seorang klien kami lah di PDRM pagi tadi. Okey, dia datang tu dalam keadaan yang muka dia nampak tegang, sedih, lepas tu bercakap pun tak nak pandang. Jadi kita bagi ujian ni SSKM dan daripada hasil ujian ni mendapati markah dia 35 markah. 35 ni bukan agak, 35 ni tinggi lah daripada julat tu kan 14 dan ke atas. Okey, 35 ni tinggi. Jadi bila saya tengok scoring dia, ada yang ditanda kadang-kadang, kerap dan sentiasa. Kosong ni menunjukkan pemikiran dan perasaan terlesonok tu tak ada kaitan dengan dia. Okey, kalau sahabat-sahabat boleh tengok pada nombor 12, perasaan ingin mati. Dia ada tanda situ kadang-kadang. Jadi sebagai kaunselor perlu minta penjelasan apa yang membuatkan dia ada perasaan ingin mati dalam kadang-kadang tempoh sebulan ni kan. Jadi dia cakap perasaan ingin mati ni bila dia bergaduh dengan isteri dia, dengan pasangan dia lah, menyebabkan dia ada rasa ingin mati. Sebab pada dia pasangan ni adalah satu individu yang sangat signifikan, sangat penting dan kebergantungan pada pasangan tu tinggi. Jadi bila bergaduh dengan pasangan dan pernah pun bercerai sekali, baru rujuk, dia rasa dia tak difahami dan dia rasa ingin mati. Macam saya pernah hadirlah sebelum ni ada satu case conference yang tak silap saya Dr. Mansur dari UPM. Dr. Mansur ni pernah share orang yang bunuh diri ataupun ada kecenderungan bunuh diri ni, dia mesti ada satu trigger yang menyebabkan dia akan melakukan self harm tu. Jadi bila tengok perasaan ingin mati tu ada kadang-kadang menunjukkan dia dalam tempoh sebulan ni masih ada 50% tu. Jadi sebagai kaunselor kena cater lah perkara-perkara ni supaya kadang-kadang tu dia tak pergi kat kerap dan sentiasa. Kalau tuan-tuan, kalau sahabat-sahabat tengok juga, kalau sentiasa tu ada kerap terjaga tidur, sakit-sakit badan, sendi, badan lemah, lesu, tidak bertenaga ni, dia kata sebab dia memang tak cukup rehat, dia terlalu memikirkan masalah dia. Menyebabkan badan dia, fizikal dia, fisiologi dia memang terlalu letih dan penat memikirkan masalah. Jadi SSKM ni sebenarnya dia macam juga ujian DAS, saringan kesihatan mental kan. Tapi daripada ujian-ujian ni kita boleh buat semakan dengan klien lah supaya memudahkan kita untuk buat pelan rawatan kepada klien. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan ke?
Azhar tak perasan tadi, soal questionnaire ni dia unidimensional ke multidimension ya Kak? Apa tu? Alamak. Dia ada skala ke ataupun dia memang dia tak ada subskala ke? Dia sebenarnya tak ada subskala. Dia kalau ikutkan memang dalam dia bukan tak ada subskala macam ni. Cuba cari, Hazal cari dalam internet daripada penulis sendiri ada tak buat subskala, tapi penulis ni memang tak ada buat online punya ni lah. Dia ada dalam buku dia dan memang tak jumpa buku tu, nak kena pergi ke tempat yang jual buku tu. Cuma yang tadi ni yang ini Hazal dapat daripada ada satu kajian yang dibuat dalam Malaysia ni. Dia pengkaji tu dia letak item ni di bawah low mode. Ni saja nak perkongsian untuk maklumat kita sahajalah. Dia bukan ditentukan oleh penulis sendiri. Nanti sekiranya saya dapat maklumat yang sebenar daripada pembina item ni, akan diupdate lah dalam slide. Okey, alhamdulillah. So item-item yang ini yang kita kena macam take note jugalah kan. Betul. Sama ada, sebab kalau berlarutan yang ini akan mengganggu dia punya well-being kan? Sebab kalau kita tengok kan sebenarnya adalah beberapa kajian dari Coral Les lah tentang tekanan, bunuh diri dan sebagainya. Tekanan yang terlalu berlebihan ni dia berpunca daripada satu fasa yang kita tak uruskan, dan dia mesti ada trigger dia. Kan antara trigger dan kita yang kena kenal pasti trigger tu daripada klien supaya kita dapat cater daripada perkara-perkara yang tak diingini berlaku lah. Macam tu. Okey, yang tadi yang akan cakap pasal tu Prof Mansur Abu Talib, dia supervisor saya. Dia memang ada buat on suicidal kan? Ya? Dia ada buat kajian bunuh diri yang sangat banyak kan? Dia buat untuk dia punya sabbatical dia, and then dia buat on suicidal ideation lah. Dia ada ABC of suicide punya ni lah. Daripada kita berfikir sama ada dan kita buat action, and then of course lah dah bunuh diri lah. But the ideation tu lah yang kita kena pantau lah, which is very important, sebab kalau tak dipantau yang itulah yang akan mengganggu everything lah. Macam akak cakap tadi. Ya betul. Terima kasih Azhar. Okey, ada respon lain tak? Okey, tak ada. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudari Azaria. Ada lagi yang nak bagi refleksi ke? Kalau tak ada, saya teruskanlah ke presenter seterusnya. Tak ada ya? Okey, satu presentation yang menarik. Satu lagi ujian saringan jugalah yang amat berguna kepada kita punya orang kata bidang. So seterusnya saya akan present. Jadi saya sedikit try. Okey, boleh nampak saya punya skrin? Boleh. Boleh, alhamdulillah. So saya mulakan dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Padahal sekarang pun dah hampir pukul 5. Jangan risaulah, saya punya presentation ni sikit je, dalam 11 slide saja. Saya akan mempresent tentang Myrick Briggs Type Indicator ataupun MBTI. Inventory ni sangat, orang kata boleh kata sangat lama dan sangat dikenali jugalah. Ia adalah sebuah inventory personality, di mana inventory ini telah diperkenalkan oleh Isabel Briggs Meyer bersama dengan ibunya Catherine Hope Briggs pada tahun 1940. So inventory ini sebenarnya dia telah dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan Carl Jung di dalam buku dia yang bertajuk Psychological Type. So berdasarkan teori tersebut, Catherine dengan Isabel Briggs ni dia mewujudkan satu inventory yang berasaskan 4 alternatif, iaitu bagaimana seseorang berurusan. Iaitu berurusan ni maksudnya dari segi diri sendiri dan juga persekitaran, sama ada dia sebagai extrovert ataupun introvert. Kemudian kita melihat bagaimana manusia melihat informasi sekaligus memproses informasi tersebut secara sensing ataupun intuitions.
Ketiga, kita melihat bagaimana manusia membuat keputusan, sama ada dia menggunakan thinking dia ataupun feeling. Dan akhir sekali adalah bagaimana cara manusia itu hidup ataupun bertingkah laku, adakah secara judging ataupun perceiving. So pada Maya 1985 menyatakan gabungan 4 dimensi ini dapat meninjau personality seseorang, which is 4 dimensi, 4 alternatif ni dia akan ada satu yang dominasi. So daripada gabungan 4 inilah dia terhasil di 16 personality yang kita ukur. So setiap personality ni dia ada watak dan orang kata personality tersendirilah. Ini adalah myriad punya personality types. Kita ada extrovert, introvert. Mereka ni saling orang kata dia versus lah, dia saling berlawan lah. So bila buat inventory ni kita akan jumpa sama ada diri kita berada di extrovert ataupun introvert. Termasuk juga sensor, intuitive, thinker, feeling, judger dan perceiver. So bila kita dah faham apa sebenarnya yang ingin diukur dan bagaimana mereka nak ukur, so sekarang kita akan masuk ke pentadbiran. Pentadbiran ni sebenarnya senang je. So dalam inventory ni dia ada 70 item. So biasanya peserta, bukan biasanya, memang peserta diminta untuk memberi salah satu jawapan daripada 2 pilihan jawapan. So dalam satu item dia akan ada 2 pilihan jawapan, sama ada A ataupun B. So peserta dia perlu pilih salah satu yang dekatlah dengan diri dia. Secara cadangannya, inventory ni masa yang diberikan sekitar 15 minit sehingga 30 minit untuk menjawab semua soalan. Sebenarnya kalau ikut lebih baik dalam 15 ke 20 minit saja. Tujuan dia adalah supaya peserta ataupun klien ni dia jawab tanpa dia fikir panjang. So apa yang terlintas pertama dalam fikiran dia itu adalah dia punya personality dia. So peserta perlu menjawab soalan dengan jujur untuk mendapatkan keputusan yang lebih berkesan lah. So kalau peserta ni ataupun klien ni dia manipulasi, mungkin hasilnya tu tidaklah selari dengan yang sepatutnya. So inventory ini mengukur sifat yang mempengaruhi individu berdasarkan 4 alternatif sifat yang tadi itulah, extrovert versus introvert, sensing versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceiving. So daripada 4 skala ni kita akan ukur satu kod personality hasil daripada 4 personality tertinggi. So daripada 4 alternatif ni dia akan ada 8 personality. So 4 yang tertinggi ni kita akan hasilkan satu kod. So daripada 8 personality ni dia ada 16 kod yang akan terhasil lah. So kita masuk pula cara pengiraan dia. Tadi dah bagi tahu kan peserta dia akan pilih sama ada A ataupun B. So pengiraan markah dia A ataupun B, dia akan dikira sebagai satu markah lah bagi satu item. So jawapan A atau B mewakili 2 personality yang berlawanan berdasarkan 4 personality tersebut. So alternatif tadi tu kita ada extrovert atau introvert. So dalam inventory ni hanya ada 10 item, iaitu item nombor 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 dan 63. So extrovert atau extrovert ini sahaja yang ada 10 item. So yang lain semua ada 20 item. Sensing dan intuition kita ada item nombor 2, 3, 9, 10, 16, 17 dan seterusnya. Begitu juga thinking atau feeling dan judging atau perceiving. So setiap daripada alternatif ni dia akan menghasilkan satu personality, satu result personality yang mendominasi. Dan keempat-empat tu dia akan hasilkan satu kod gabungan. So ini merupakan borang jawapan dia. Cara untuk kita mengira markah dia pun mudah. Sebab kalau kita ada borang jawapan yang macam ni, so dia macam lagi mempermudahkan kita lah. So kalau kita nak kira, kita akan kira sama ada A ataupun B secara ke bawah. So berapa total yang dia jawab, sama ada A atau B, kita kira satu markah dan total tu kita akan tulislah dekat apa nama dia punya skor jawapan ni. Ini untuk introvert, extrovert dan introvert. Kalau untuk subskala yang lain, mereka ada 20 item. So kita perlu tambah. Kiranya kita dah kira daripada yang 29 sampai 65 ni A. So daripada S1 ni kita kena tambah dengan S2 untuk dapatkan result yang paling tinggi lah. So dia punya secara pengiraan dia pun macam tu sajalah, kiranya mudahlah untuk kita laksanakan pentadbiran inventory ni. So daripada 4 kod ni kita akan tulis, daripada 4 yang mendominasi kita
kita akan pilih satu yang paling mendominasi, so menjadi hasilnya empat yang paling tinggi lah. So dia akan hasil satu kod personality. So biasa total semua ada 16 kod. Kalau kita boleh tengok dekat sini, ni semualah 16 ni. Kalau ikut daripada dia punya pentafsiran dia sebenarnya panjang dan dia meliputi hampir berbagai aspek lah, termasuklah kerjaya, hubungan. So yang ini adalah gambaran yang saya boleh bagi. So saya ada senaraikan juga lah pentadbiran dia. Pentafsiran dia yang saya dah ringkaskan supaya tak adalah panjang. Kalau saya terang satu persatu ni memang panjang lah. Tapi untuk yang saya hantar dalam grup tu, words tu saya hantar tu memang dia adalah dia punya pentafsiran yang lebih panjang. So pentafsiran ke MBTI, bagi yang mendapat ISTJ ni digelar sebagai penyempurna tugas, di mana di sini kita dapat lihat orang ni dia fokus pada butiran fakta, dia sangat realistik, dia berminat waktu sekarang dan lebih daripada dia nak lihat masa depan. Dia seorang pemikir, pemerhati, tetapi sedikit subjektif, dia logik dan praktikal dan dia sangat teratur. Kalau orang yang ESFP, dia seorang pelaksana. So dia seorang optimis, praktikal, suka mencari pengalaman baru, dia spontan tapi kadang-kadang dia impulsif. So untuk ENTJ pula, dia seorang yang eksekutif, di mana dia ada kemahiran kepimpinan yang sangat baik. Dia ada kebolehan komunikasi yang baik, mahir membuat keputusan, suka merancang, tegas dan lantang. Untuk ESTJ, penjaga, dia seorang yang praktikal dan realistik, boleh diharap, yakin pada diri sendiri, dia seorang yang rajin dan dia tradisional. Satu lagi, dia sangat agresif dan dia sangat berstruktur dan teratur. ISFJ pula, dia seorang pengasuh, dia baik hati, mementingkan keharmonian, sensitif tentang perasaan orang lain, praktikal dan suka maklumat konkret. EFSJ pula, dia seorang pemberi perlindungan, dia suka kepada manusia, dia mesra, dia cergas, dia suka manipulasi orang lain, memiliki banyak idea dan tidak takut memberi pandangan, serta dia seorang yang setia. So kita lihat ISTP, kita ada mekanik, dia seorang yang bijak dalam menganalisis, logikal dan praktikal, dan dia pandai berdikari. Dia juga tidak tunduk pada peraturan dan memiliki kemahiran teknikal yang sangat tinggi dan efektif. So kita juga ada ISFP sebagai artis, dia berbakat dalam mencipta sesuatu, dia pendiam, dia sering menyimpan idea dan pendapat, dia baik hati, mesra dan memiliki belas kasihan. So ISFP ni dia kuranglah dalam theoretical konsep dan idea. So ENTP ni dia seorang penyokong yang berwawasan, dia sangat mahir dan memahami situasi, dia fleksibel, dia suka menyumbang idea tetapi dia tak suka membangunkan plan. So ESTP sebagai pelaku, dia seorang yang suka bergaul dengan orang lain, dia bersemangat, dia mahir membuat keputusan dan mahir menilai situasi. So INTJ seorang saintis, berpengetahuan, dia pengumpul maklumat, informasi dan menghasilkan idea dengan cepat. Dia suka idea mereka menjadi rujukan, tapi kadang-kadang sukar difahami. Dan INTP adalah pemikir, dia seorang yang berusaha untuk menganalisis masalah, mengenal pasti dan memberi penjelasan logikal. So sebenarnya ada lagi, sekarang ni baru saya terangkan 4, 6, baru 12, semua ada 16, so ada lagi 4 yang saya tak letak dalam ni. Boleh rujuk dekat saya punya words lah yang saya bagi tu, dia memang lengkap dengan dia punya ni. Kalau tengok pun ni contohnya, ni adalah words yang saya bagi tu, saya dah bagi sekali dengan pentafsiran yang saya ambil dalam Prof Mas punya yang banyak-banyak tu Prof Mas bagi inventory tu kan. So saya ambil daripada situ dan memang saya baca semua dan dia agak panjang dan agak detail lah. Sebenarnya saya ada jumpa satu lagi tafsiran yang dia sebenarnya sebuah kajian dan dia punya tafsiran dia tu lagi panjang daripada ni, cuma saya sebabkan dia bahasa Inggeris, so saya nak translate bahasa Melayu tu saya takut dia lari panjang, so saya guna yang ini sajalah tanpa saya menambah apa-apa. Tapi kalau bagi yang nak link tu saya boleh bagilah sebab saya ada simpan, saya ada download lah PDF dia tu. So saya balik pada tu. Okay,
Secara refleksi je, saya tak pernah menggunakan MBTI ni dan saya belajar dan saya cuba untuk guna, dan MBTI ni dia sangat mudah lah untuk digunakan dan kita nak mencari maklumat personality individu. So secara keseluruhannya inventory personality ni dilihat sangat membantulah individu untuk mengenali personality mereka dengan melihat bukan satu tetapi 4 personality yang digabungkan menjadi satu personality. Pentaksiran MBTI adalah melibatkan pelbagai aspek, kekuatan dan kelemahan termasuk dari segi pekerjaan, perhubungan, cara berfikir dan cadangan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Walaupun begitu, personality individu ni lebih rumit lah, dan MBTI ni dia tidak mengukur personality yang berada di tengah di antara kedua personality tersebut. Maksudnya dekat sini, MBTI ni walaupun dia mengukur personality tapi dia mengambil mudah dalam meletakkan kita panggil kategori personal individu tu terhadap personality tu. Sebab kalau kita perasan pun soalannya ada 70 dan setiap subskala soalan tu pun dia genap 10, 20, 20. So ada kemungkinan yang individu yang menjawab tu dia boleh hasilkan result yang sama banyak. Mungkin introvert pun dia, extrovert pun dia. Tapi dalam MBTI ni dia tak ada orang kata meletakkan kategori tengah-tengah tu, tak ada. So saranan yang diberikan kepada pengamal ataupun individu yang menjalankan ni pentadbir, dia perlu menjelaskan kedua-dua inventory, kedua-dua personality tersebut. Kalau dia dapat dua code personality dan klien tersebut dia perlu kenal diri dia dan dia perlu memilih yang mana satu sebenarnya yang nama kita dominasi, yang dia rasa yang lebih ke arah diri dia. Walaupun itu adalah cadangan dia tapi dia macam tak berapa kuat lah untuk memberi hasil yang baik. Walaupun begitu, MBTI ini masih lagi boleh jadikan inventory personality yang baik untuk membantu klien mengenali diri mereka. So itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa soalan? So ada apa-apa soalan? Ke refleksi ke? Okay, kalau tak ada saya teruskan dengan presenter seterusnya. Adakah sekarang dah pukul 5? Okay, saya serahkan presentation kepada kepada saudari Rozira. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okay, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Saya Rozira binti Ahmad. Okay, hari ini saya akan membentangkan inventory personality SIDIQ. Boleh nampak ke slide? Boleh. Okay. Okay, pengenalan. Alamak, macam tak jalan. Okay, inventory personality ni adalah inventory atau ujian untuk mengenal pasti ciri-ciri atau trait personality individu. Okay, ujian personality ni adalah ujian yang mempunyai format jawapan ya ataupun tidak. Respon individu kepada item-item yang terkandung dalam ujian dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personality individu. Individu personality SIDIQ mempunyai 15 skala yang mampu mengenal pasti 15 ciri-ciri personality individu. Inventory personality SIDIQ ni telah dicipta oleh Siddiq Muhammad Noor pada tahun 1987 berdasarkan pendekatan rasional. Okay, IPS ni adalah salah satu alat ukuran yang bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti trait-trait atau ciri personality yang berikut, iaitu ada 15: agresif, analytical, autonomi, bersandar, extrovert, intellectual, introvert, kepelbagaian, ketahanan, kritik diri, mengawal, menolong, sokongan, struktur dan pencapaian. Alat ukuran ini juga mengandungi skala penipuan untuk menentukan kejujuran responden dalam jawab item ujian. Dia mempunyai perkali kesahan kandungan bernilai 0.88 dan perkali kebolehpercayaan bernilai 0.96.
Digunakan untuk tujuan kaunseling, khususnya kaunseling individu, kelompok dan kaunseling kerjaya. Okey, ini construct inventory presenti sidik ada 16. Okey, sekarang kita tengok definisi construct. Yang pertama adalah agresif. Okay, agresif ni dia adalah individu terlalu kritikal terhadap orang lain, tegas, berani dan tak suka dimanipulasi. Yang kedua analytical, individu yang suka membuat pemerhatian dan menganalisis sebelum membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti. Yang ketiga autonomi, individu lebih sukakan kebebasan dalam tindakannya dan dapat mengawal serta menentukan aktiviti-aktiviti hariannya. Yang keempat, individu bersandar, individu suka bergantung kepada orang lain dan memerlukan bantuan orang lain dalam membuat keputusan. Okey, yang kelima, extrovert, individu suka berinteraksi, bekerja dan berada dengan orang ramai. Yang keenam, intellectual, individu berminat kepada aktiviti yang beri cabaran dari aspek intelektual. Yang ketujuh, introvert, individu suka mengelak situasi-situasi yang akan memaksa mereka berkomunikasi di samping suka bersendirian menyelesaikan sesuatu tugas. Yang ke-8, individu dapat menghayati pelbagai situasi bagi mendapatkan pengalaman yang baru ke arah perubahan yang berterusan. Okay, yang ke-9, ketahanan, individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan atau menyelesaikan semua tugas. Yang ke-10, kritik diri, individu yang tidak stabil dari aspek emosi dan psikologi. Yang ke-11, mengawal, individu yang suka mengawal orang lain atau lebih suka memimpin daripada dipimpin. Yang ke-12, individu berkecenderungan untuk menunjukkan rasa empati, kasih sayang dan suka memberi bantuan kepada orang lain. Okay, yang ke-13 adalah sokongan. Individu memerlukan perhatian, simpati dan ingin dikasihi. Yang ke-14, struktur. Individu suka kepada kekemasan, kebersihan serta perkara-perkara yang berstruktur, berulang-ulang dan terperinci. Yang ke-15, pencapaian. Individu seorang yang bersemangat dan bermotivasi untuk menyelesaikan tugas, mahukan kejayaan dan suka persaingan walaupun ada banyak halangan. Yang ke-16, ketulusan. Yang ini menunjukkan ketulusan dalam memberi maklum balas terhadap item ujian. Okey, pentadbiran inventory. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab adalah 20 hingga 30 minit. Okey, kalau lagi cepat dia jawab, lagi baguslah. Maksudnya baca terus jawab. Okey, seelok-eloknya di bilik yang selesa, tidak bising dan lengkap dengan kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Pentadbir ujian mesti mengingatkan kepada calon yang mengambil ujian supaya mematuhi segala arahan yang telah disediakan di dalam borang. Okey, dan borang soalan. So kita boleh tengok soalan dan borang jawapan. Okey, semua anda tengok kan dalam arahan inventory IPS ni, dia mengandungi 160 pernyataan bermula dengan nombor 1 dan rekodkan jawapan anda pada borang yang disediakan. Okey, jika pernyataan itu menerangkan diri anda, hitamkan Y untuk ya dan tidak menerangkan diri anda, hitamkan T pada borang jawapan yang disediakan. Jika anda menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada satu pernyataan itu menerangkan diri anda atau tidak, pilih jawapan yang anda rasa paling selesa. Okey, itu untuk arahan kepada calon lah yang untuk menjawab ni. Okey, semua jawab yang saya bagi tu.
Okey, seterusnya pengiraan skor. Okey, untuk pengiraan skor, borang jawapan ni mengandungi 16 baris dan 10 lajur. Bilangan baris menjelaskan bahawa alat ini mengukur 16 faktor iaitu 15 trait personality dan satu skala penipuan. 10 lajur menjelaskan bahawa setiap trait atau skala diwakili oleh 10 item. Okay, untuk pengiraan skor mentah, fokus hanya diberikan kepada jawapan ya yang perlu dibuat baris demi baris. Maksudnya kalau kita tengok kat borang jawapan tu dia ada 1 hingga 16. Maksudnya kita tengok nombor 1 hingga kat hujung tu kita kira ya. Kita kira berapa ya, kita boleh tulis kat ujung tu lah. Okay, setiap trait diwakili oleh 10 item, maka kadar skor maksimum yang akan diperolehi adalah 10 dan skor mentah ini akan ditukarkan kepada bentuk peratus dengan mendarabkan dengan 10. Tapi kalau skor mentah kita kosong, kita kena letak peratus dia adalah 1%. Jika skor mentah kita adalah 10, kita kena letak 99%. Tak boleh letak 100%. Ini kerana kenapa kita tak boleh letak 0% sebab setiap orang ada trait personality ni. Okey, cuma mungkin dia dominan ataupun tidak dengan diri kita. Kalau untuk 10 ni kita tak boleh letak 100% sebab tak ada orang yang sempurna dalam dunia ni kan. Okey, seterusnya pentafsiran profil IPS. Okey, boleh tengok pada markah masing-masing, pada borang jawapan masing-masing. So kita boleh tengok dekat sini lah. Okey, yang pertama adalah untuk agresif. Okey, kalau orang yang dapat skor rendah untuk agresif ni, maksudnya dia adalah seorang yang pasif. Sebabnya dalam kebanyakan hal dia membenarkan orang lain memanipulasi diri dan perasaan dia. Okey, kalau sederhana 40 hingga 70, anda seorang yang asertif atau mempunyai ketegasan diri. Dalam kebanyakan hal, anda selalunya menuntut hak anda tapi pada masa yang sama, anda tetap menjaga hati dan perasaan orang lain. Okay, kalau kita dapat 70 hingga 99 ni maksudnya seorang individu yang agresif, suka mengkritik orang lain. Dalam kebanyakan hal, hati dan perasaan orang lain bukanlah merupakan tumpuan anda. Yang paling penting ialah hajat dan matlamat anda tercapai. Okay, antara ketiga-tiga ni yang paling okey sekali, yang paling bagus sekali ialah menjadi seorang yang asertif. Okey, seterusnya adalah analytical. Okey, kalau dapat markah 70 hingga 99, maksudnya anda adalah seorang yang sensitif terhadap persekitaran, suka menganalisis orang lain, diri sendiri ataupun situasi. Anda suka membuat pemerhatian, penyelidikan dan analisis. Okey, kalau dapat sederhana menunjukkan ciri-ciri analytical adalah sederhana. Minat anda untuk menganalisis adalah di tahap sederhana. Okey, kalau rendah 1 hingga 40, anda adalah individu yang praktikal. Maksudnya bukan orang yang berorientasikan teoretikal. Seorang yang kurang atau tidak minat dengan perkara-perkara yang perlukan buat analisis. Ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak cuba membaca yang tersirat. Okey, seterusnya adalah autonomi. Kalau kita dapat skor tinggi, 70 hingga 99, maksudnya kita sukakan kebebasan sepenuhnya dalam segala tindakan serta dapat mengawal dan menentukan aktiviti-aktiviti seharian. Kalau sederhana, maksudnya ciri autonomi itu pada tahap sederhana. Kalau rendah, lebih suka menerima arahan orang lain dan struktur sosial yang memerlukan keakuran. Maksudnya yang dapat rendah ni dia hanya mengikut cakap orang lain ataupun arahan orang lain sahaja. Okey, yang keempat ialah bersandar. Kalau dapat tinggi 70 hingga 99, menunjukkan anda suka bergantung kepada orang lain. Dalam membuat satu keputusan, anda selalunya mengharapkan pendapat dan nasihat daripada orang lain, terutamanya individu yang berautoriti. Anda selalu meminta orang lain menunjukkan arah yang harus anda tuju. Okey, kalau sederhana ni maksudnya tahap pergantungan tu di tahap sederhana. Kalau rendah menunjukkan anda adalah individu yang suka berdikari dalam membuat satu keputusan dan melakukan sesuatu aktiviti dan selalunya tidak bergantung kepada orang lain. Okey, yang kelima ialah extrovert. Kalau kita dapat tinggi 70 hingga 99, maksudnya menunjukkan anda ni seorang individu yang sosial, suka berinteraksi dan dikelilingi oleh orang ramai di samping tidak selesa untuk duduk sendirian. Orang yang dapat tinggi ni selalunya
dia memang tak boleh duduk seorang-seorang lah kan. Dia mesti kalau duduk seorang kat rumah tu mesti dia akan call orang lain ke apa ke. Okey, kalau yang sederhana ni menunjukkan anda mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. Okey, maksudnya tahap sosial tu sederhana. Kalau rendah ni individu yang kurang bersosial ataupun tidak sosial selalu mengelak untuk berinteraksi dalam kumpulan besar dan lebih selesa berada dalam kumpulan kecil. Anda lebih selesa kepada suasana kerja bersendirian atau satu sama satu. Okay, yang keenam dari segi intelektual. Kalau dapat tinggi maksudnya suka pada aktiviti yang beri cabaran dari segi intelektual, merasa puas dengan aktiviti berbentuk keilmuan tapi tak puas dengan aktiviti yang berulang-ulang. Okay, kalau sederhana ni ciri intelektual dia di tingkat sederhana. Kalau rendah 1/40 ni tidak merasa selesa dengan perkara bersifat teoretikal, lebih berminat dan selesa dengan kerja yang berstruktur, praktikal dan pragmatik. Kerja yang dipilih adalah kerja-kerja yang berkemahiran. Yang ketujuh, introvert. Kalau dia dapat tinggi 70 hingga 99, individu yang kurang sosial atau tidak sosial, dia terbalik dengan extrovert tadilah. Anda selalu mengelak untuk berinteraksi dalam kumpulan besar dan lebih selesa berada dalam kumpulan kecil, lebih selesa kepada suasana kerja bersendirian atau satu sama satu. Okay, kalau sederhana menunjukkan ciri-ciri sosial anda adalah di tahap sederhana, iaitu tidak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Yang rendah 1/40 ni menunjukkan anda ni seorang individu yang suka melibatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan suka berada dalam kalangan orang ramai. Anda adalah seorang yang sosial. Okey, yang 8, kepelbagaian. Kalau kita dapat tinggi 70/99 menunjukkan anda dapat menghayati situasi-situasi yang dapat memberikan peluang ataupun pengalaman baru. Anda suka pada perubahan dan selalunya suka mencuba sesuatu yang baru. Anda adalah seorang yang adventurous. Okey, satu lagi kalau orang yang kepelbagaian tinggi ni, dia selalunya kalau pergi kat tempat-tempat baru ni dia selesa lah. Maksudnya kalau macam dia pergi tempat mana pun dia senang lah nak tidur ke apa. Kalau orang yang dapat rendah ni, dia susah nak sesuaikan diri dengan tempat baru. Okay, contohnya dengan kalau rendah, lebih suka sesi pekerjaan yang stabil dan selamat, tidak selesa dengan sesi dan pengalaman-pengalaman baru. Kalau yang sederhana, mempunyai tahap kepelbagaian yang sederhana. Okay, yang ke-9 dari segi ketahanan. Kalau dapat tinggi 70 hingga 99, anda individu yang mempunyai ketahanan dari aspek fizikal, mental dan emosi. Anda akan menghabiskan semua tugas-tugas yang telah dimulakan dan tidak akan berhenti separuh jalan. Anda sangat bermotivasi dalam melakukan sesuatu. Okay, kalau dapat sederhana, maksudnya ciri ketahanan adalah pada tahap sederhana. Kalau rendah pula, kurang atau tiada ketahanan dari aspek fizikal, mental dan emosi. Anda mudah mengetepikan sesuatu jika dirasakan tidak bernilai, cepat bosan dan lebih mendapat kepuasan dari kerja-kerja kreatif atau yang berkaitan dengan orang ramai. Okey, 10 ialah kritik diri. Kalau dapat kritik diri tinggi 60 hingga 99 menunjukkan individu bermasalah. So yang tinggi ini selalunya dikaitkan dengan individu selalu berasa rendah diri, bimbang, rasa bersalah terhadap apa yang dilakukan atau tak percaya yang ia telah mencapai sesuatu dengan jayanya. Individu yang mendapat skor antara 60 hingga 70% dikatakan mendapat faedah daripada kaunseling individu, sementara individu yang mendapat skor melebihi 70% dikatakan sangat memerlukan kaunseling individu. Maksudnya yang dapat tinggi ni perlulah berjumpa dengan kaunselor. Okey, yang sederhana 40 hingga 50 maksudnya stabil dari segi aspek emosi dan psikologi. Kalau yang rendah 1 hingga 30 ni selalunya dia menganggap diri mereka ni selalu betul dan yang bersalah adalah orang lain. Okey, yang ke-11 mengawal. Okey, kalau dapat skor yang tinggi, anda adalah individu yang suka mengawal dan memimpin orang lain. Anda lebih suka memimpin daripada dipimpin. Selalunya memilih kerjaya yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti pengurus, pentadbir awam, peguam, pegawai tentera, ahli politik dan lain-lain. Okay, kalau dapat sederhana menunjukkan ciri mengawal dan kepimpinan ni berada pada tahap sederhana. Kalau rendah, lebih selesa dipimpin daripada memimpin. Kerjaya utama adalah berkaitan contohnya setiausaha, pramugari, akauntan, ahli biologi dan lain-lain. Okay, yang ke-12 ialah menolong. Kalau dapat skor tinggi untuk menolong ni mempunyai keinginan untuk mencurahkan simpati, kasih sayang, memberi bantuan dan membuat kebaikan dan kebajikan kepada orang lain. Okay, kalau sederhana, ciri menolong adalah pada tahap sederhana. Kalau rendah,
Anda tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain, lebih fokus kepada diri sendiri. Okay, kalau yang ke-14 ni struktur. Okay, kalau yang dapat struktur tinggi ni, dia suka kepada perkara-perkara yang berstruktur, rutin dan terperinci, lebih gemakan kerjaya yang memerlukan kekemasan, peraturan, ketelitian dan berulang-ulang. Okay, orang struktur ni kita boleh nampak kalau daripada segi dia sidai baju ke keampaian tu kita boleh tengok cara macam mana dia susun baju-baju ikut jenis-jenis tu boleh nampak dia ni orang yang berstruktur ataupun tak. Okay, kalau sederhana 40 hingga 70, ciri-ciri personaliti serta anda di tahap sederhana. Kalau rendah, anda lebih suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur dan tidak berulang-ulang. Okay, 15, segi pencapaian. Kalau tinggi, seorang yang sangat bermotivasi dan sukakan persaingan dalam mencapai suatu matlamat. Kalau sederhana, punya tahap motivasi yang sederhana. Kalau rendah ni, individu yang rendah motivasinya dan tak begitu kisah tentang peranan status dan kuasa dalam kerjayanya. Okay, yang ke-16 ni adalah skala penipuan. Kalau kita dapat skor antara 50 hingga 99, maksudnya menunjukkan responden cenderung untuk tidak jujur dalam memberikan jawapan. Dengan itu, profil yang diperolehi adalah tak boleh dipercayai. Okay, skala ini merupakan skala validity yang telah dimasukkan ke dalam alat ukuran IPS pada tahun 1998. Okay, sebab kalau kita tengok item-item untuk skala penipuan ni, memang kalau kita dapat 50 ke atas tu memang nampak sangatlah memang tidak boleh dipercayai. Okey, refleksi. Okey, pada pendapat saya daripada inventory personality sidik ni kita dapat mengenal pasti trait-trait personality diri kita, mengenal pasti potensi diri dan dengan menggunakan inventory ni kita dapat mengenal klien, bantu klien kita untuk kenal diri dia. Okay, kita juga boleh bantu organisasi kita. Okay, contohnya kalau macam di sekolah, boleh digunakan untuk mengenal pasti pelajar-pelajar untuk nak pilih, contohnya nak pilih pengawas. Kita boleh tengok daripada trait personality mengawal tu. Kalau yang tinggi trait personality mengawal dan trait personality menolong dia tinggi, okay, kita boleh ambil dia dan kita boleh gilak dia lah untuk menjadi seorang pemimpin. Okay, dan daripada inventory ni juga boleh bantu para pelajar. Maksudnya bila kita tengok kritik diri tinggi, kalau kita panggil pelajar-pelajar yang punya kritik diri tinggi ni, selalunya mereka memang mempunyai masalah. Okey, ada tak siapa-siapa yang nak bagi refleksi lagi? Kalau tak ada, setakat ni saja perbincangan saya. Okey, terima kasih.